Ellie? Allahu Akbar. Kejut saya, cikgu. Buat apa tu? Saya tengah ambil gambar untuk tugasan yang cikgu bagi. Okey. Kan kita orang kena buat poster grafik untuk tema Stay at home. Ya, betul. Okey, baik. Jadi semua dah ada lah, dah lengkap. Dia punya kajian ni apa semua dah ada. InsyaAllah, rasanya semuanya okay, ada. Tak apa, lepas ni nanti kita berbincang lagi lah. Kita jumpa dekat dalam kelas nanti. Okey, boleh cikgu. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Didik TV KPM. Hello, hai, Assalamualaikum. Saya Ellie Arifin. Semestinya adik-adik sekarang ini sedang menyaksikan Teroka Didik TV KPM bersama dengan Kak Ellie di sini dan juga Cikgu Nur Syam. Ya, saya. Hari ini sangat menarik sebab tadi Kak Ellie jadi orang kata juru kamera sekejap. Cikgu kan? Pelajar tengah buat assignment. Betul buat tu. tugasan. Dan inilah mata pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini iaitu produksi reka tanda. Ya. Ini memang nama mata pelajaran terbaru, cikgu? Dia di bawah MPV, mata pelajaran vocational. Komposisi reka letak grafik topik kita pada hari ini. Okey, betul. Wow, okey. Sebelum kita memulakan penerokaan kita, sukanya Kak Ellie nak kongsikan kepada adik-adik tentang SOP kita. Sentiasa jaga SOP, jaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Pastikan keluar dari rumah tu bila perlu sahaja. Okey, cikgu. Kita tidak berdua, tetapi kita ada berenam. Berenam, ya betul. Berenam, ya. Kita ada murid-murid comel cikgu ni yang merupakan calon-calon SPM juga untuk tahun ini yang turut sama-sama akan meneroka mata pelajaran kita ini di dalam talian. Okey, mari kita berkenalan dengan mereka. Boleh cikgu? Boleh, silakan. Okey, jom. Siapakah adik-adik comel kita ni? Okey, mungkin itu dia. Okey. Hai. Assalamualaikum. Baru nampak muka semua. Cikgu mungkin boleh perkenalkan setiap seorang dan mereka boleh kenalkan diri. Saya mulakan dulu pelajar saya yang pertama, mandakan dia seorang, dia lelaki kat situ. Kumbang salah satunya. Okey, baik, itu adalah Adam Haris. Okey. Boleh Adam Haris boleh kenalkan diri? Boleh kenalkan diri. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai cikgu, hai Kak Ellie. Hai. Nama saya Adam Haris Benli, boleh panggil saya Adam. Saya dari SMK Datuk Undang Abdul Manaf. Okey, Terima kasih. Terima kasih Adam. Baik. Seterusnya cikgu? Seterusnya kita pergi kepada Adibah. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai cikgu, hai Kak Ellie. Hai. Nama saya Nur Adibah binti Sazul. Boleh panggil Diba. Saya dari SMK Datuk Undang Abdul Manaf. Okay, baik, terima kasih. Okay, terima kasih Adibah. Seterusnya kita pergi kepada Sarah. Sarah. Silakan. Silakan Sarah. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Hai cikgu, hai Kak Ellie. Hai. Nama saya Nur Adibah Sarah binti Muhammad Nazrin. Dipanggil saya Sarah je. Saya daripada Sekolah SMK Datuk Undang Abdul Manaf. Terima kasih. Terima kasih. Baik, dan terakhir sekali adalah Atirah. Baik, tolong perkenalkan diri Atirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai cikgu, hai Kak Ellie. Hai. Nama saya Nurul Atira binti Muhammad Rozi. Boleh panggil Atira dari SMK Datuk Undang Abdul Manaf. Baik, terima kasih. Terima kasih. Okey, semua sihat ini ya? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, cikgu. Okey, bagus cikgu. Okey. Terima kasih adik-adik. Kita murid-murid ni semua daripada sekolah yang sama. Yep, semua sekolah yang sama. Daripada Sekolah Menengah Kebahasaan Datuk Undang Abdul Manaf, Johor Negeri Sembilan. Okey, cikgu, apa yang boleh mereka pelajari daripada mata pelajaran ini? Okey, untuk mata pelajaran ni hari ini skop kita lebih kepada modul 3, okey, iaitu reka letak berbantukan komputer. Okey, ini tajuk besar dia lah. Okey, tapi untuk hari ini fokus kita hanyalah kepada standard kandungan 3.1 komposisi reka letak grafik. Okey. Okey. Baik, kemudian kita pergi kepada standard pelajaran untuk hari ini saja yang kita akan belajar 4, okey, iaitu menyatakan masuk visual dan vektor grafik, memilih imej visual menggunakan pelbagai sumber media,
melakar komposisi reka letak berdasarkan tema image visual yang dipilih, menyesuaikan image visual dengan susunan atur pengurufan. So skop kita hari ini lebih kepada ni. Ikutkan sebenarnya panjang lagi ni. Tapi untuk ini sajalah. Orang kata mukadimah dia. Ya, betul. Introduksi dia. Baik cikgu. Sebelum tu saya nak bagi tahu kita kena sanitize kita dulu cikgu. Okey. Allahu akbar. Silakan. Baik. Okey. Okey, kita nak berehat seketika. Okey. Kita kembali lebih banyak lagi penerokaan tentang mata pelajaran yang sangat menarik ini dalam Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Nur Syam untuk kita sama-sama teroka mata pelajaran produksi reka tanda untuk topik komposisi reka letak grafik. Berpeluh saya dengar tajuk ni cikgu. Saya zaman sekolah dulu tak ada semua topik-topik ni cikgu. Okey, kita ada juga murid-murid dalam talian kita yang merupakan calon-calon SPM daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Undang Abdul Manap Johor Negeri Sembilan. Baik, cikgu. Ya. Apakah penerokaan kita yang pertama ni? Okey, baik. Penerokaan kita yang pertama ni kita akan pergi kepada kita punya standard yang pertama Baik. lah. SP kita yang pertama iaitu 3.1 menyatakan masuk visual dan vektor grafik. Okey. Baik, yang itu saya minta pelajar saya terangkan. Boleh, cikgu. Baik, boleh Atirah tolong terangkan kepada saya SP 3.1.1. Atira. Atira okey ke tu senyap dia? Okey, teruskan. Visual grafik dan vektor grafik. Visual ialah perkara yang boleh kita lihat dengan menggunakan deria penglihatan, manakala rangkaian cantuman vektor grafik secara keseluruhan akan membentuk satu visual grafik yang harmoni pada pandangan mata manusia. Visual grafik juga berfungsi untuk menerangkan konsep yang tidak dapat atau sukar diterangkan oleh teks. Terdapat dua jenis visual bagi grafik digital iaitu vektor dan bitmap. Okey, baik. Terima kasih Atira. Baik, seperti yang Atira sebut tadi ada dua jenis visual grafik yang iaitu image bitmap dan image vector. Okey, jadi kita akan pergi satu persatu dekat situ image dulu. Image apa? Bitmap? Bitmap dan image vector. Macam nama burger. Okey. Lapar pula tiba. Baik, kita minta kalau macam tu kita minta Adam tolong terangkan tentang apa yang dikatakan sebagai image bitmap. Silakan. Okey. Image visual atau bitmap terbina berdasarkan titik-titik yang dikenali sebagai pixel. Kualiti visual yang terhasil adalah bergantung kepada kepadatan bilangan titik yang membina imej tersebut. Semakin tinggi bilangan titik, semakin jelas imej tersebut dan kekal walaupun diperbesarkan saiznya. Okey, baik. Baik, Eli boleh faham apa yang Adam katakan tadi? Saya lebih tertarik dengan cara pembacaan. Cara pembacaan dia itulah, kalau boleh pelajar cepat sikitlah baca. Dia baca bersyair. Satu-satu dia baca. Okey, baik. Kita boleh tengok kepada slide yang ini, okey. Image visual bitmap. Okey, ini yang dikatakan sebagai image visual. Bitmap. Bukan Big Mac. Itulah salah sebut bitmap. Okey, baik. So, Eli boleh nampak gambar macam ni, gambar visual macam ni, tapi bila kita zoom in, kita fokus kita dekat, kita akan nampak dia punya pixel dia. Okey. Baik, pixel tu adalah dot-dot, orang kata satu petak yang mewakili setiap warna lah. Itu dipanggil sebagai pixel. Pixel, okey. Jadi pixel ni lagi banyak pixel, lagi besar resolusi gambar tu. Jadi maknanya kalau gambar itu kalau saiz dia besar, maknanya pixel dia banyak. Okey. Sebab tu bila dia zoom, kalau pixel dia besar, dia akan nampak macam-macam warna kan. Ya. Itu. Okey. Baik.
case kita bitmap. Lepas tu tadi ada satu lagi apa? iaitu image vector. Image vector. Okey, vector. Yang ini saya apa nama ni? Cikgu nak pelajar murid-murid terangkan ataupun Okey, saya suruh murid terang, saya minta alang-alang tuan. Boleh? Baik, Sarah boleh tolong terangkan kepada saya tentang image vector? Silakan. Boleh, cikgu. Boleh. Image vector ialah image yang dihasilkan melalui perisai ilustrasi seperti Adobe Illustrator, CorelDRAW, Microsoft Office, Microsoft Paint yang berkonsepkan penggunaan titik, garisan, tafsiran, matematik dan lupa yang akan menghasilkan skala yang tetap. Tidak berubah walaupun dibentuk pelbagai saiz tanpa menggunakan kualiti imej. Okey, baik. Itu adalah terima penerangan kasih. tentang image vector. Terima kasih Sarah. Okey. Okey. Faham tak faham? Cikgu terangkan, saya akan Okey, faham. baik, saya akan terangkan. Okey. Baik, kita boleh tengok image vector, kita tengok kepada slide. Okey, ini image vector. Okey. Baik, ini lambang sekolah pelajar-pelajar ni lah, SMK Dr. Manap. Okey. Baik, image vector ni dia lain dengan image bitmap. Okey. Yang mana bila fokus saja, okey, dia jelas. Dia tak, image dia tak pecah. Dia masih lagi kekal walaupun kita pergi lagi dekat image dia tetap kekal. Okey. Dia tak ada perubahan. Garisan dia memang nampak orang kata Teranglah, terang, jelas jelas. kan? Dan dia tak ada macam bitmap tadi dia ada dot kan. Petak-petak tu. Yep. Jadi untuk image vector ni dia lagi jelaslah. Okey, baik. Baik. So apa yang saya dapat simpulkan dekat sini okey tentang image vector dan image bitmap. Okey. Okey. Baik. Perbandingan antara vektor dan image bitmap. Okey, kita boleh tengok. Vektor, okey, dia ada dot-dot. Okey. Okey. Kemudian bitmap, kita boleh nampak dia ada pixel. Dot-dot tepi. Yep, dot-dot tepi. Tahu tak dot ni apa? Tak tahu. Okey, tadi kalau perasan tadi Sarah ada cakap dia kata tentang tafsiran matematik. Okey, baik. Yang ini saya akan izinkan saya pergi ke whiteboard. Saya nak tunjukkan lebih jelas. Silakan, cikgu. Supaya dia lagi faham. Baik, boleh cikgu. Dot ini dia mewakili dot untuk point vektor lah. Okey. Okey, jadi setiapnya dia bersambung. Okey. Saya buat bentuk yang ringkas lah. Senang Okey, alright. Okey, so dia bersambung. Okey. Baik. Kemudian okey, kalau saya buang satu dot ini. Alamak. Alamak. Tak apa. Ini, Tak apa, teruskan cikgu. Okey, kalau saya buang satu dot ini, Okey. gambar ini nanti dia akan pergi ke sini pula. Okey. Macam tu. Okey. Okey? Okey. Cikgu nak cuba yang ni? Yang ni Ini tak sama apa. juga? Sama juga. High Okey. performance. Silakan cikgu, nak Okey. sambung. Alright. Okey, itu tentang image vector lah. Baik. Okey, kita sini. Okey, baik. Kemudian Selepas bitmap, vektor, Ya. selepas itu kita akan terus kepada titik point vektor yang ni lah tadi. titik point vector yang inilah Okey. yang mana dia mewakili. Okey, so kesimpulannya apa yang dapat disimpulkan image vector dengan apa ni? Vektor dia dilukis. Dilukis. Dilukis di mana biasanya kita lukis dekat komputer lah. Okey. Oh, jadi bitmap ni tidak dilukis? Bitmap ini adalah image yang bergambar. Macam Ili tadi nak ambil gambar kan. Okey, dia ambil gambar, snap gambar. Okey. Macam itu. Poster itu perbezaan. grafik dan sebagainya Ya, lah. Gambar-gambar image yang kau kata kita ambil gambar apa semua. Okey, dia lebih kepada gambar bitmap. Okey. Okey. Kemudian yang ini adalah vektor lah. Jadi mungkin ada bagaimana kita nak orang kata mewujud atau mencipta image-image ni ada peralatan yang tersendiri. Biasanya cikgu? kita akan gunakan perisian yang tertentu lah. Okey. Ada perisian. Boleh? Cikgu boleh baik. teruskan? Okey, kemudian kita terus pergi ke slide yang seterusnya lah. Okey. Boleh? Okey, kemudian Wow. okey, kita pergi kepada SP Cikgu peminat bola cikgu 3.12. Okey, memilih image visual menggunakan pelbagai sumber media. Okey, baik. Saya terangkan di sini sikit. Okey, image adalah bahan media yang dapat dilihat. Okey. Manakala visual adalah media paparan yang berbentuk interaktif. Okey, terdapat pelbagai cara untuk memperoleh image sumber image lah. Okey, antaranya melalui sumber carian dalam internet. Okey. Kemudian pengimbasan kamera digital macam tadi Eli duk pegang nak cari image apa semua kan. Okey, kemudian daripada stok gambar yang kita ada. Okey, clip art, pen drive, okey, memory card, okey, CD dan lakaran bebas. Lakaran bebas ni maksud dengan kita melukis lah. Okey. Okey, baik. Baik, peralatan mendapatkan sumber media ni, okey, kalau ikutkan memang banyaklah. Okey, macam tadi, untuk gimmick kita yang awal tu, kita gunakan yang inilah. Okey, yang ini adalah kamera digital. DSLR. DSLR. Okey, baik. Eli tahu apa maksud DSLR? Digital
digital single lens kamera. reflex. Reflex. Kamera baik. dah datang. Okey, digital tu memang tahulah kan dia digital. Okey, single lens maksudnya ada satu kanta. Okey. Reflex tu Ellie tahu apa? Reflection. Okey, dia adalah unjuran cermin unjuran. Dalam kalau kamera Ellie perasan tu lah. kita tengok dekat sini, tapi image dia ambil daripada sini. So dalam ni ada satu image yang mana dia membalikkan. Okey. Itu sebab tu dia panggil DSLR. Okey. Okey, baik. Okey. Kemudian biasanya kamera ni macam biasalah. Dia ada bila kita tekan dia ambil snap sekali. Ataupun itu dipanggil sebagai semi auto. Semi auto. Okey, kalau auto kita tekan dia snap banyak-banyak. Jadi dalam kelas cikgu pun ada mengajar bagaimana nak menggunakan kamera DSLR ke? Lebih nak kata ada dengan tak ada tu terpulang kepada pelajar lah. Terpulang kepada pelajar. Untuk mudahkan kalau dia nak ambil sebab sekarang ni kalau ikutkan kita lebih banyak menggunakan apa dia Eli? Telefon pintar. Telefon pintar. Betul. Lagi mudah. Lagi mudah. Lagipun fungsi itu pun sebenarnya sama sama juga. Okey, sama juga. Fungsi dia sama. Betul. Pelajar pun kalau ambil pun dia ambil dengan menggunakan kamera telefon pintar. Okey, silakan cikgu. Teruskan. Okay. Baik. Kemudian kita boleh pergi kepada carian internet. Okey, yang ni sekarang ni memang dah luas lah. Betul. Kita Mudah. Google saja. Semua di hujung jari. Ya. Type saja apa yang kita nak cari, segala-galanya dia ada akan kat dalam keluar. tu. Okey? Dan bermacam-macam lah orang kata perisian yang ada. Okey? Macam Google, okey? Kemudian ada Mozilla, Microsoft Office dan sebagainya lah. Okey? Baik. Okey. Kemudian kita pergi kepada untuk mendapatkan sumber media ni kita pergi kepada printer lah. Printer pun boleh dikatakan sebagai walaupun biasa kita sebut printer pencetak. Pencetak. Betul tak? Pencetak. Okey, dia lah. mencetak. Tapi macam mana pula dia terletak pada bahagian sumber media? Okey. Mana saja Eli? Itu tadi hari ni. Okey. Iaitu dia ada scanner. Jadi untuk mendapatkan sumber, kita scan sekali kita imbas saja. Gambar itu. Okey, untuk kita dapatkan sumber media Ni yang itu. jenis yang macam ni. Macam photostat. Ya betul, boleh photostat juga Eli. Senang. Okey, baik. Kemudian ada apa-apa lagi tak yang saya tertinggal? Pelajar saya boleh bantu? Murid-murid, mungkin ada sesuatu murid-murid. cikgu nak tanya kepada murid-murid? Adam? Boleh bantu saya? Mungkin ada saya nak tanya sebab kita cerita pasal peralatan cerita ini. peralatan. Ada peralatan lain yang mungkin Adam nak kongsikan? Dengan lukisan. Silakan. Memperoleh image. Okey. Image. Dengan lukisan mungkin macam inilah kalau Eli tengok ni lakaran bebas. Pun sama juga kita lukis. Kita lukis kita dapat sumber image, sumber yang media yang kita apa yang kita nak. Okey. Okey. Baik. Okey, kita boleh tengok freehand sketches lakaran oleh pelukis dihasilkan sekiranya image yang diperlukan tidak ditemui daripada mana-mana sumber. Okey, kemudian image yang dihasilkan akan diimbas menggunakan alat pengimbas yang itulah. Scanner. Sekarang ni semua dah 2 in 1. Okey. 2 in 1 jadi semua dah mudah kan? Ya, betul. Okey, baik. Seterusnya Eli, tadi kita dah orang kata sumber media. Kemudian kita pergi pula kepada peralatan menyimpan sumber media. Menyimpan sumber media. Tadi dapat sumber media, sekarang peralatan juga. Okey, pertama sekali kita pergi kepada thumb drive. Jadi semua orang boleh katakan semua orang ada benda ni. Murid-murid selalunya ataupun Murid-murid pelajar-pelajar IPT biasanya memang ada. Ya, memang murid sekarang pun ada Eli. Ah. Memang wajib cari. Dan orang kata benda ni memang banyak dijual lah. Okey. Baik, kemudian ada satu lagi. Yang ini lagi kecil. Apa beza dia? Beza dia, okey, yang ini flash drive. Oh. Okay. Yang ini thumb drive. Apa beza dia cikgu? Okey. Beza dia sama saja, cuma yang ini dia lebih kecil lah. Mudah dibawa ke mana-mana. Okey. Okey? Okey, baik. Pendrive tu dalam bahasa Melayunya pemacu cikgu. Ya. Pemacu. Jadi beza dia apa tadi? Saya tak dengar. Beza dia orang kata besar dan kecil lah. Okey. Besar dan kecil itu saja. Okey, baik. Okey, besar dan kemudian, kecil saja. Kita pergi kepada cakra keras ataupun hard disk. Ini sebenarnya pemacu. Itu pemacu. Thumb drive tu bukan? Okey, hard disk biasa ada dalam komputer. Okey, biasa ada dalam komputer. Memang ada dalam komputer. Tapi bila dikeluarkan, kita panggil external hard disk. Okey, faham tu bila dikeluarkan dipanggil sebagai external hard disk. External hard disk. Okey, atau baik. Cakra keras lah. Ya, kenapa dipanggil cakra Ili? Boleh tahu? Sebab dia tak tahu. Okey, sebab dalam dia tu dia ada macam CD. Itu kita pergi pula kepada bahan kita yang ketiga. Okey, macamnya bahan kita yang ketiga. Baik, pelajar tahu tak apa ni pelajar? Okey, pelajar.
Mungkin murid-murid siapa dalam talian yang boleh bantu? CD. Yang paling biasa diorang tahu perkataan CD lah. Okey, tapi mereka sempatlah zaman ni sekejap kot. Rasanya mungkin sempat kot diorang ni. Okey, tapi CD sebenarnya pun ada perbezaan. Okey, kalau biasa kita tengok di sebelah belakang dia lah. Kalau yang nampak gold, okey, yang itu kita panggil CD sebenarnya. Okey. Okey, tapi bila yang belakangnya nampak biru, yang itu DVD. DVD. Dia berbeza tu. Kalau CD, compact disc. Kalau Blu-ray macam mana pula itu? Yang itu dia lebih sebenarnya kepada DVD sebenarnya. DVD. Okay? DVD ialah digital versatile disc. Okey. Okey. So ini tentang untuk orang kata CD lah. Okey. Dan dia boleh disimpan sebab apa? Okey, dia ada perkataan dia burn. Yang mana kan dia perkataan burn. Sebab apa burn? Sebenarnya dia bakar CD ni. CD ni plastik. Okey. Jadi penstoran ni dia akan berlaku, dia akan bakar benda ni. Sebab itu kalau siapa ada CD writer, kita boleh bau macam plastik terbakar bila kita tengah simpan maklumat ataupun apa saja file. Okey. Okey. Alright. Saya baru tahu benda tu. Saya biasalah kita sebab tu bila kau dah burn belum? Dah burn CD belum? Perkataan burn tu sebab memang dia membakar benda tu, dia ada laser dia. Okey. Baik. Kemudian kita pergi kepada kad memori. Kad memori sebenarnya ikutkan banyak jenis sekali. Okey. Kad memori Kad memory card. Kad memori ni yang biasa guna dekat kamera. Dia ada banyak jenis. Kalau dapat tengok, dia ada banyak jenis. Okey, yang ini rasanya yang mungkin kecil. Eli tahu kot. Dia ada micro SD. Yang ini yang paling kecil, semua orang tahu dah ni sebab sini memang keperluan ni dalam telefon pintar kita memang ada benda ini. Okey. Dan biasanya kalau kamera, okey, micro dia akan pakai yang inilah. Yang tu mini SD ke apa Yang ni biasanya orang panggil SD. Mini SD. Okey, cikgu letak atas ni, saya nak tunjuk kepada kamera. Okey. Yang saya pegang ni adalah micro SD. Yang ini apa cikgu nama dia? Yang ni SD. SD. SD sahaja. Okey. Yang ini dia pula dia panggil sebagai ini XD. SD sahaja, yang kecil ni. ni. XD. Dia lain, dia berbeza. Okey. Baik. So, itulah orang kata macam mana kita nak satu pengstoran. Pengstoran bila kita orang kata kita nak simpan, bila ada banyak fail, biasalah kita perlukan pengstoran yang lebih banyak lah. Betul. Macam tadi Eli dah belajar tentang bitmap. Bitmap bila banyak pixel, memang fail tu jadi besar. Dan besar kita perlukan satu pengstoran yang lebih besar. Okey. Jelas kat situ semua. Jelas, pelajar jelas. Okey. Baik. Kalau tu kita alang-alang tu kita pergi saya buat kuis boleh tak? Boleh cikgu. Saya dah semakin bijak dah. Okey, baik. Semudah saja. Okay. Kita buat ulang kaji balik tentang apa yang kita belajar tadi. Okey? Baik. Nyatakan 3 sumber, okey, untuk memperoleh imej dan pengurufan. Okey, pelajar saya boleh jawab tak? Murid-murid dan talian? Silakan. Boleh. Okey, siapa nak jawab dulu? Silakan. Alia. Saya. Sarah. Okey, Sarah. Internet. Okey, internet. Betul. Okey, baik. Kemudian seterusnya? Ada 3? Saya cikgu. Okey, Adam. Silakan Adam. Oh, berebut. Berebut. Yes. Bagus. Okey. Yang kedua, kamera digital. Kamera digital. Baik, yang terakhir sekali. Siapa? Cepat. Pantas. Saya cikgu. Adiba. Lukisan. Silakan. Lukisan. Okey, betul. Okey, betul. Saya nak tambah juga boleh cikgu? Boleh. Silakan. Telefon pintar? Telefon pintar, okey, boleh. Boleh juga? Boleh juga. Okey, sebab dia pun adalah satu sumber bagaimana kita nak memperoleh imej dan pengurufan. Pengurufan ni maksudnya kalau kita nak ambil gambar, tulisan dan sebagainya lah. Okey? Baik. Pandai juga Eli ni. Bolehlah. Sebab kita baru belajar tadi dah boleh dapat dah. Okey, alright. Baik. Kita pergi pula kepada soalan yang kedua. Ada soalan kedua ke? Ada soalan yang kedua. Okey, baik. Nyatakan 3 peranti storan yang boleh digunakan untuk menyimpan imej dan pengurufan. Okey, kita ulang kaji balik ni. Okey, baik. Boleh terangkan pelajar saya. Siapa? Cepat, sepantas yang boleh. Saya. Okey. External hard disk. Ya, apa dia? External hard disk. External hard disk. Okey, baik, betul, baik. Yang kedua? Memory card. Memory card. Okey, baik. Yang ketiga? Yang ketiga? Saya cikgu. Okey, Adam, silakan. Thumb drive. Okey, betul. Eli, ada nak tambahan? Rasanya tapi saya rasa macam jawapan saya tadi pun boleh juga kan?
Telefon Jawapan pintar apa tu. dia? Okey, boleh juga Kan? Ellie. Betul. Sebab pada saya telefon pintar ni sangat orang kata fleksibel. Dia boleh betul. guna untuk pelbagai betul. medium juga. Baik, kalau telefon pintar ni biasa dia ada dua penstoran. Sama ada dia punya dalam itu Atau ataupun ada? kita tambah memory card. Kad memori yang jadi kecil dia pun ni lah. ada penstoran dia lah. Okay, jadi dia itu jawapannya apalah. Baik. Okey. Selesai Baik. kita punya kuis, Cikgu. Selesai kuis Okey, kita nak berehat seketika. Okey, baik, boleh. Kita kembali selepas ini sebab tadi kita dah teroka pelbagai ilmu daripada cikgu sendiri tentang alat penstoran, peralatan media dan sebagainya. Selepas ini banyak lagi penerokaan kita akan lalui. Jadi teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama Kak Eli di sini dan juga Cikgu Nur Syam serta murid-murid dalam talian iaitu calon-calon SPM kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Undang Abdul Manap Johor Negeri Sembilan. Orang Nonggori Orang kampung Den. Orang negeri juga semua. Negeri Kuala Pilah. Oh ya. Okey. Diorang ni pun Kuala Pilah. Oh ya ke? Wow, okey. Tapi dia sepadan Kuala Pilah. Sepadan dekat-dekat, Cikgu. Baik, Ya, Cikgu, tadi kita ada meneroka untuk mata pelajaran produksi reka tanda. Topiknya komposisi reka letak grafik. Ya. Cikgu. Okey, baik, kita pergi pula kepada yang seterusnya lah. Okey, SP boleh. yang seterusnya iaitu 3.13. Okey, iaitu melakar komposisi reka letak berdasarkan tema image visual yang dipilih. Okey, baik, saya terangkan sebelum mereka bentuk menghasilkan sesuatu komposisi reka letak, tema atau image, visual perlu difikirkan. Maknanya dia kena fikirkan dulu. Okey. Untuk menghasilkan satu rekaan yang cantik. Okey, yang menarik lah. Okey, macam tadilah. Awal-awal tadi Ellie tengah nak ambil Gambar. orang kata gambar. Okey, iaitu nak cari satu orang kata orang kata apa ni? Gambar Image visual. Image visual. Untuk poster grafik. Ya, tema kita ini apa dia? Stay at home. Stay at home. Okey, jadi konten tu mana konten? Perkataan konten. Ini ayat remaja sekarang ni, kandungan. Tapi Joshua, ini saya nak buat konten. Nak buat konten. Ayat tu memang biasa yang guna sekarang ni kan. Betul. Jadi sebenarnya untuk mencari kandungan lah. Kandungan. Apa yang kita nak buat, apa itulah. Okey. Baik. Jadi kita pergi dulu kepada kita huraikan dulu dia punya perkataan-perkataan dulu lah. Okey, kita pergi kepada reka letak. Apa itu reka letak? Baik, saya minta pelajar saya. Adiba, boleh tolong terangkan pada saya. Apa itu reka letak? Silakan. Boleh. Okey, silakan. Reka letak ataupun Silakan, Diba. reka letak ataupun layout merupakan satu lakaran pada muka surat yang menunjukkan reka letak dan posisi teks serta ilustrasi dalam menerangkan atau menyampaikan sesuatu artikel, berita, informasi dan sebagainya. Okey, baik. Terima kasih Adiba. Tadi dia ada sebut perkataan layout. Layout. Layout ni kalau macam untuk bahagian media ni, layout tu kata layout mana kena sediakan prop semua kan. Okey, tapi untuk untuk orang kata buat satu reka bentuk grafik, layout ni adalah okey, perkara orang kata yang lebih kepada untuk menghasilkan satu komposisi grafik lah. Okey. Untuk menghasilkan satu iaitu poster. Poster. Poster, layout poster. poster. Layout infografik. Okey, kemudian dan sebagainya lah. Macam reka bentuk dia, Cikgu. Macam layout rumah. Dalaman rumah ya, begitu. betul. Okey, baik. Okey. Kita boleh tengok yang inilah. Okey. Ini adalah jenis-jenis reka letak. Terdapat jenis-jenis reka. Kita bagikan kepada 3. Okey. Kalau di sini kita boleh tengok dia punya layout dia. Okey, yang pertama saya akan pergi dulu reka letak image dan teks. Okey. Baik. Image dan teks yang digunakan dalam ukuran dan nisbah yang sama dan seimbang. Jadi kalau Ellie boleh tengok image dan juga teks dia seimbang. Okey, baik. Kemudian kita pergi yang kedua, reka letak dominasi teks. Okey, baik. Reka letak ini mempunyai teks yang banyak atau bersaiz besar dan biasanya pada majalah dan surat khabar lah. Okey, kalau boleh tengok dominasinya lebih kepada teks. Okey, baik. Kemudian pergi yang ketiga adalah reka letak dominasi image. Okey, dia bersama je. Yang ini teks, dominasi teks, yang ini dominasi
image. Okey, yang mana reka letak ini menggunakan image yang besar-besar atau image yang lebih banyak daripada teks. Okey. Okey, so ada 3 jenis. Okey, 3 jenis reka letak. Okey. Okey, Baik. Kemudian kita pergi pula kepada pemilihan image visual. Okey, baik. So sebelum sesuatu reka letak dihasilkan, okey, murid perlu membuat kajian tentang idea dan tema yang akan digunakan. Okey. Itu memang untuk sebagai guideline dia, sebagai orang kata dia punya fokus dia nak buat tentang apa. Jadi dia kena tahu tema dia tu kena ada. Supaya dia tahu apa image visual yang dia nak cari. Macam tu. Okey, baik, contohnya macam tadilah Ellie nak ambil gambar tentang tema kita iaitu stay at home. Okey, baik. Sarah, saya nak tanya pelajar saya. Nak tengok apa dia orang kata takut terlupa Ellie. Okey, baik. Macam mana tadi nak cari sumber media? Silakan Sarah. Sarah, silakan. Line lambat sikit. Ya? Apa dia Sarah? Sarah silakan. Silakan. Google. Google. Dia nak cari pakai Google pun boleh. Okey, Atira? Macam mana lagi nak cari sumber media? Atira okey ke tu? Atira sangkut mungkin. Dia dah kerah kat situ. Dah kerah dah kat situ. Okey. Okey, tak apa dia dah kerah dekat situ. Okey, alright. Okey, baik, cikgu mungkin boleh bantu Atira jawapan Atira, okey, jawapan dia keikutkan sebenarnya lukisan lah. Lukisan. Salah satu cara. Okey, baik, lukisan mungkin Ellie kalau sebut pasal lukisan, apa yang Ellie tahu? Lukisan maksudnya? Melukis dia lah. Melukis, mana berus, ada pen, ada pensel, ada berus. Ada berus, ada cat dan sebagainya lah. Tapi sekarang ni boleh katakan teknologi Ellie. Sekarang ni dah macam-macam perubahan. Kita sekarang ni dah ada benda yang ini. Apa tu nama dia cikgu ni? Okey, yang ini dipanggil sebagai drawing pad. Drawing pad. Okey, yang mana kita gunakan pen khas dia. Okey. Okey, kemudian yang ini nanti kita akan sambung pada komputer. Kemudian sama juga kita lukis di sini saja dan image dia akan terpampar pada komputer. Boleh saya tengok cikgu? Okey, silakan. Jadi ini pen dia. Dia sama. Okey. Kita nak tukar pen tu kepada berus, kita pergilah kepada dia punya kata apa tu? Kata untuk inilah dia punya button tu lah, butang dia untuk pergi ke berus tu. Okey. Baik. Alright. Okey. Jadi ini adalah salah satu peralatan untuk melukis secara digital. Ya, betul. Okey, seterusnya cikgu. Okey, baik. Kemudian untuk menyesuaikan image visual ni, cikgu? Untuk menyesuaikan image visual ni? Cikgu tekan atas. Gitu. Okey. Saya pergi situ je lah. Okey, baik. Okey, alright. Terusnya, tak apa. cikgu. Okey, kita teruskanlah. Okey. Baik. Adiba, okey, boleh bantu saya macam mana kalau kita nak ambil gambar image vector? Okey. Image vector. Okey, image vector. Kita boleh mengambil gambar sedia ada di dalam internet. Sedia ada gambar dalam internet. Macam Google tadilah. Macam Google tadi. Okey, soalan saya Adiba, boleh ke kita nak ambil gambar-gambar tu Adiba? Tidak boleh jika ada copyright. Boleh kalau ianya percuma. Jadi kadang kita nak ambil image visual yang ada dalam Google je, kita kena tengok dulu lah sama ada dia copyright ataupun tidak. Atau percuma. Ataupun percuma. Tapi percuma pun kadang tengok juga. Ada copyright juga kan? Kita kena bayar. Ada bayaran dia tentu dia. Lepas tu baru kita boleh gunakan dia. Secara bebas. Secara bebas, ya betul. Betul. Saya pernah melakukan itu. Yelah cikgu, bila kita kan tak reti nak melukis logo dan sebagainya. Jadi nak upah pelukis grafik ni, kadang-kadang pereka grafik ni mahal juga kos dia kan. Jadi kita kena gunakan apa yang ada lah. Apa yang kreatif. Kemudian memandangkan kita tadi slide kita. Menyesuaikan image visual. Melakar komposisi reka letak berdasarkan tema. Sebelum kita nak buat lakaran komposisi reka letak tu, kita kena fikirkan dulu dia punya satu layout. Jadi boleh angkat tak benda ni? Ya, boleh, silakan. Pelajar kalau ada buku teks, pelajar boleh rujuk kepada muka surat 83.
sekarang ni kita pergi kepada SP 3.1.4 menyesuaikan image visual dengan susunan atur pengurufan. Jadi ini lakaran komposisi reka letak ni, Ya, apa betul. beza dia ni, cikgu boleh kongsikan sedikit? Beza dia. Okey, kalau macam tu Cikgu nak atau murid-murid terangkan ke atau cikgu terangkan? saya rasa saya nak minta murid tolong terangkan. Yang Kak Okey, Elly Sarah boleh pegang. terangkan tak? Lakaran komposisi reka letak yang Kak Elly tengah pegang sekarang ni. Reka letak yang baik bergantung kepada kekemasan dan pemilihan imej visual yang sesuai dengan isi kandungan sesuatu bahan yang ingin dipersembahkan. Selain itu, atur penghurufan dan pemilihan muka type yang terbaik turut menyumbang ke arah penghasilan seorang ahli yang menarik. Wow. Okey. Jadi maknanya tadi apa yang dicakap oleh Sarah tadi, setelah kita mendapat pemilihan image visual, okey, kita dah orang kata dah dapat design reka letak, seterusnya kita cari pula reka bentuk, orang kata pengurufan, okey. Pengurufan macam mana kita nak fikir, macam mana orang kata kita nak menghasilkan sesuatu. Okey. Ayat ataupun tema. Macam tadi tema tu adalah stay at home. Stay at home. Jadi okey. ni pemilihan dia cikgu tanda Okey, kalau tanda contoh ni. yang kalau Aili boleh tengok tadilah, okey, yang petak itu adalah kita punya sumber orang kata sumber Gambar media, lah. sumber gambar, Sumber media kita. lah. Okey, kemudian tajuk tadi biasanya kita akan gunakan kepada tema kita lah. Okey. Okey, Stay at kemudian home. yang bawah itu biasanya kita kata kalau kita ada informasi. Okey. So, kalau tengok daripada lakaran komposisi reka letak ni, kita boleh orang kata pilih mana-mana yang kita nak. Betul. Okey, kita buat banyak, sebanyak mana idea yang kita boleh buat, kita buat saja. Okey. Okey, kemudian biasanya kita akan pilih satu saja. Okey. Okey, sebagai contoh yang right itu saya pilih yang itulah. Itu pilihan cikgu lah. Pilihan Okey. saya yang itu. Kalau saya biasa saya susah nak pilih. Okey. Okey, ini ini adalah lakaran. Yep. Okey, saya boleh ambil lakaran. satu lagi ke belum? Okey, yang satu lagi adalah pemilihan untuk muka type. Okey, mari saya pegang. Okey. Muka type pun sama juga. Kita dapatkan dia di orang kata mana-mana sumber yang kita boleh cari, sama ada dalam internet dan sebagainya. Okey, kemudian kita pilih. Okey, dan sekarang ni tema dia stay at home. Okey, kita boleh buat nampak bermacam-macam jenis muka type yang ada. Okey. Jadi pilihan cikgu yang mana? Pilihan saya Belum tak ada sebenarnya terpulang kepada kita punya design, kita punya sebenarnya dia kita itu boleh katakan satu Ikut kreativiti itu masing-masing. Ya, itu kreativiti. Okey, baik. Okey. Muka type. Baik. Kalau boleh tengok kat sini, Ali boleh pusing ke belakang. Patutlah okey. ada benda lagi. Yang ini, Wow. okey, yang ini, okey, kreativiti kita. Ini guna macam pensel? tadi. Okey. Kita lukis. Kita lukis macam mana bentuk yang kita nak. Okey, kita boleh dapat orang kata dapat tulisan tu, okey, kemudian kita rasa tapi susunan dia mungkin tak nilah kan. Okey, jadi kita buat, kita lukis. Okey, lepas kita lukis tu kita kena tekapkan dia ke macam mana cikgu? Kita kena masukkanlah. Macam mana? Tapi itu tak apa, itu nanti saya akan ajar satu cikgu ajar. persatu. Okey, boleh. Okey. Baik. Jadi selesai yang ni. Okey, selesai yang itu. Kemudian okey. Terus cikgu, selepas selesai muka type kita Okey, ada kita akan pergi pula orang kata Susun kepada atur. susun atur. penghurufan. Pengurufan. Okey, susun atur pengurufan. Okey. Baik. Jadi di sini Elly dan murid semua boleh tengok macam mana kita nak buat susun atur dan dia ada pecahan dia. Okey. Macam tadi tengok pun reka letak pun dia ada 3. 3 jenis kan. Okey, kalau yang ini lebih kepada orang kata yang tadilah teks kepada orang kata dia dominasi teks. Okey. Baik, tapi susunannya dia ada kalau ni A grid. Okey, grid ialah panduan untuk menghasilkan komposisi dan sesuatu. Okey. Okey, baik. Kemudian dia ada yang pertama grid menegak. Mana dia jenis menegak lah. Okey. Okey, kemudian adalah grid melentang. Dia ada 3. Biasanya ini kita panggil kolom. Kolom. Dia akan ada kolom. Okey. Okey, seterusnya ini. Yang ini Belakang tak ada. Okey, tak ada. belakang tak ada. Tak apa, yang ini saya pegang. Okey. Cikgu Okey. angkat tinggi sikit cikgu. Angkat tinggi sikit. Okey, gitu. yang ini pula margin. Margin ni senang saja Eli nak tahu. Okey. Okey. Dia ada frame. Frame ke kiri kanan. Itu sebenarnya margin tu. Okey. Okey, yang mana bahagian ni biasanya adalah kosong. Kosong. Maksudnya tak ada apa-apalah. Okey. Ataupun mungkin kat sini mungkin ada bentuk. Okey, ada orang kata lukisan, gambaran apa sebagainya lah. Okey, biasa kat sini memang kita tak ada sebab kita akan tumpurkan benda ni di tengah-tengah. Okey. Okey? Baik, inilah dia. Okey, inilah margin. Kenapa nama dia margin cikgu? Margin nama dia saya Panduan? pun mungkin dia saja macam itulah tu. Panduan untuk Panduan untuk menentukan menentukan image. ruang margin. kerja.
Yang berbentuk bingkai. Supaya orang kata design tu kita buat tu dia berada di tengah-tengah. Okey, dia tepat lah. Dia tak nampak sengit sebelah lah. Ya, betul. Itu adalah prosesnya. Bagaimana nak menghasilkan sebuah poster. Betul. Baik, okey. Kita nak berhenti rehat seketika, cikgu. Okey, baik, boleh. Silakan. Kita dah banyak belajar tadi bagaimana proses mereka bentuk atau mereka letak sebuah poster grafik. Dan selepas ini kita akan rumuskan apa yang telah kita pelajari hari ini. Baik. Okey, jadi kita berehat seketika, kembali di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid masuk ke kelas sekarang sebab kita nak memulakan penerokaan kita di Teroka di Didik TV KPM untuk mata pelajaran produksi reka tanda komposisi reka grafik. Reka letak grafik. Masya Allah. Saya dah berbelit-belit dah sebab saya teruja sangat ni. Sebab tadi cikgu bagi tahu saya, kejap lagi saya kena buat aktiviti. Ya, buat aktiviti. Kita akan buat satu aktiviti yang mana akan mereka bentuk satu desain reka letak. Reka letak. Dia desain satu reka letak. Mana kita pergi kepada tadilah yang kita belajar tadi. Okey, baik. So sekarang ni Eli, saya sediakan satu kertas untuk Eli. Okey. Okey. Baik, saya bagi lagi untuk Eli. Apa tu? Pensel dan juga pemadam. Okey, dan saya juga kena buat apa? Pemadam. Okey, baik. Apa yang Eli perlu buat adalah kita akan buat satu komposisi reka letak. Okey. Macam tadilah kita belajar. Okey, saya ulang balik kot, tak ada yang terlupa. Okey. Baik. So di sini kita akan buat petak. Okey. Baik. Yang ini petak yang pertama ni saya kena. Okey, kita buat satu petak. Okey. Petak. Eli buat macam ni aja. Petak. Okey, yang ini untuk image. Yang ni ke? Yang saya tulis ni ke? Yang ada kotak-kotak ni, cikgu? Yang itu untuk orang kata lukisan. Macam tadi belajar margin tu kan. Itu petak yang tengah tu yang kita nak buat situ. Baik. Okey, baik. Kemudian image. Kemudian kita akan buat satu. Dia punya orang kata teks dia. Okey. Ataupun teks dia adalah tajuk lah. Tajuk. Okey, tajuk je. Tajuk kita apa ini tadi? Stay at home. Stay at home, betul. Okey, baik. Kemudian ada satu orang kata informasi. Informasi kita ringkas saja, kita buat hashtag. Stay at home, stay safe. Okey. Okey. Baik, tak apalah. Okey. Baik. So, Eli ada petak tadi kan? Yang tadi yang saya bagi tu. Okey. Saya nak Eli buat satu reka bentuk. Okey. Okey. Reka letak dengan menggabungkan tiga ni. Okey. Ikut kreativiti Eli nak letak dekat mana. Image tu buat bentuk X macam tu. Okey, baik. Sebagai contoh saya buat dulu. Okey. Saya buat macam ni satu. Okey, ini image saya. Okey. 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 Kemudian untuk orang kata teks ataupun tajuk. Okey, mungkin saya kata tajuk saya nak letak kat sini lah. Okey. Okey, tajuk. Okey, kemudian informasi tu saya letak dekat sini. Okey. Okay. Faham? Okey, baik. Cuba Eli buat seberapa banyak yang boleh Eli. Saya kena ni. Adakah murid-murid dalam talian pun sama-sama buat aktiviti ni? Okey, murid-murid kalau boleh bersama-sama, sempat rasanya. Kalau buat sekejap aja, ikut je design saja. Fikir apa yang Eli boleh fikir, Eli buat. Okey, untuk Eli saya sediakan 6 petak. Itulah banyak, cikgu. Tak apa, buat saja. Saya dapat straight A's tak? Tak apa, buat dulu. Mana yang Eli boleh fikir, Eli buat saja. Okey. Okey. Saya buat saja. lukisan ke, menari ke, fail. Jangan risau, cikgu. Memang fail. Tak apa. Senang cerita, apa yang Eli terfikir, buat saja. Itu sebenarnya yang kata lakaran. Lakaran ni kita bebas. Kita selagi boleh kita jalan ke mana kita jalan aja. Tajuk ni boleh ke bawah macam tu? Silakan. Tak? Oh, boleh. Macam tadi kan kita dah belajar tadi tentang orang kata tulisan tu menegak ataupun saya nak bentuk melentang. buktikan kepada saya punya producer, saya boleh melukis. Ya. Seperti selalu memandang rendah pada lukisan saya. Okey, cukup. Boleh lagi. Sabar, cikgu, sabar. Idea tengah mencurah-curah ni ke ladang gandum. Okey, jadi murid-murid mungkin dah siap. Cikgu nak tengok hasil mereka ke? Okey, murid-murid dalam talian. Ada yang dah siap? Boleh tunjukkan kepada saya? Siapa yang dah siap? Skrin. Ada yang dah siap? Ada cikgu ni ya. Itu dia. Kita tengok Adam dulu. Dia orang dah. Okey, Adam. Dah siap tu, boleh nampak tu. Adam punya. Wow. Itu Adam boleh belakang sikit kot. Belakang sikit Adam, kertas tu. Naik atas sikit. Atas sikit. Kertas tu naik atas sikit. Dekat kepala. Okey. Terima kasih Adam. Seterusnya kita ada siapa? Sarah. Kita tengok Sarah punya. Cikgu nak tengok Sarah punya, cikgu.
Okey, mana Sarah punya? Tu. Tunjukkan. Wow. Dah Belakang siap. sikit Sarah. Ke sebelakang sikit. Masya Allah. Cikgu, diorang punya reka letak ni macam buat dapur, reka dapur. Nampak dia memang macam tu. Saya punya. Itu sebenarnya ada satu proses reka letak ini. Yang mana kita tak lukis direct. Kita tak buat terus. Okey, kita tengok Atirah punya, cikgu. Kita buat perancangan reka letak dulu. Reka letak Atirah. dulu. Baik. Okey, Atirah. Wow. Atirah punya berkemas juga, cikgu. Saya nak tiru lah. Ada Atirah. Okey. Clear Dia sikit nak Atirahnya. Okey, terima cuba kasih Atirah. tiru. Seterusnya, Dia punya nampak clear. Adiba. Mana Adibanya? Sempat tak nak tiru tu? Adiba cantik. Okey, baik. Macam almari. Okey, baik. Okey, cikgu terima last kasih. saya punya. Okey, baik. Tak apa, dah cukup Eli. Cukup. Come on, cikgu. Okey, boleh lagi. Cikgu pandang rendah pada saya. Okey, silakan. Okey, baik. Terima kasih. Jap, Okey. last. Tak apa. Ini semangat gini yang saya nak. Bila pelajar saya, murid saya bila bersemangat nak buat tu memang saya seronok. Okey, nampak tak? Baru Eli nak orang kata banyak penjanahan idea kan. Baru dia orang kata baru otak tu sel-sel otak berfungsi. Bergerak, baru rasa berkembang. Okey, baik. Tanya Eli, tengok Eli. Okey, tunjukkan. Tak apa, tak perlu malu. Production dalam ni memang tak sabar nak tengok lukisan lain. Okey, baik. Boleh zoom in. Okey, ini hasil. Hasil Eli. Okey, baik. Eli, antara 6 ini, Eli pilih yang mana? Uish, rambang mata cikgu saya nak pilih ni. Rasa Eli tak pilih yang mana? Saya rasa saya ambil yang ni kot. Mana? Yang nombor 6. Yang nombor 6 yang itu. Maksudnya image di tengah. Okey. Ini image lah kan? Ya, betul. Tajuk di atas Ya. dan informasi di bawah ni. Informasi di bawah. Okey, kalau macam itu, macam tadi saya kata rekod. Mungkin Eli tak nampak lagi. Ini macam mana pula dalam bentuk poster? Macam mana nampaknya kan? Okey, tak apa. Ini saya dah sediakan. Benda yang dah siap. Saya dah siap. Kita boleh lajukan sikit, cikgu. Okey, betul. Boleh. Silakan. Okey. Kita tengok. pergi dulu. Okey, tadi image dia adalah... Okey, yang ini ya. Okey, apa tu cikgu nak buat apa? Saya nak cari saya punya magnet saya. Mana pergi? Mungkin tak sempat untuk cari magnet. Kita cuba teruskan kepada rumusan sambil cikgu nak tunjuk benda ni. Boleh cikgu? Okey, silakan. Okey, baik. Jadi rumusannya apabila kita dah ada sumber image kita, okey, kita susun. Okey, kita buatlah macam inilah, macam design Eli tadi. Okey, apa yang Eli buat tadi, design dia. Okey, macam tadi. Stay at home, betul tajuk dia? Okey, betul. Saya boleh bantu cikgu. Okey, stay at home. Mana tadi? Tadi image di sini kan? Tajuk di atas, image di tengah. Tajuk di atas. Image di tengah, Image informasi di bawah. Okey, informasi di bawah iaitu yang ini. Ni bukan. Informasi dia kita tadi kata hashtag. Hashtag dan juga hashtag. Yang itu tak apa, itu untuk dia punya logo-logo. Takut saya. Boleh berikan saya satu magnet? Magnet boleh cikgu, silakan. Okey, terima kasih. Okey, jadi tadi informasinya Allahu Akbar. di sinilah. Macam ni. Ini design dia. Saya punya. Dah boleh nampak mana tadi Eli punya tadi tunjukkan. Yang mana Eli pilih tadi. Yang ni betul, yang nombor 6 ni. Baik. Ini adalah reka letak daripada Eli sendiri. Baik. Ini dia. Lebih kurang inilah yang apa yang Eli fikirkan. Okey, baik. So, tadi kita dah dapat sumber image. Kita ambil daripada kamera ataupun kemudian orang kata teks dia. Okey, kemudian kita benda ni akan pergi kepada komputer pula. Cikgu. Tapi yang itu untuk slot teroka yang seterusnya. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Nur Syam. Ya Allah, banyak sangat input dan informasi yang Cikgu kongsikan dengan kita pada hari ini. Juga terima kasih kepada murid-murid dalam talian yang turut sama-sama meneroka dengan kita untuk mata pelajaran yang menarik sangat ni, iaitu produksi reka tanda komposisi reka letak grafik. Dan adik-adik di rumah yang menonton, harapnya dapat manfaat dengan apa ilmu yang dikongsikan, juga dapat sama-sama praktis di rumah kan Cikgu? Ya, betul. Okey, selepas ini kita akan bersama dengan seorang lagi pengacara iaitu Syafiqah, dan juga kita akan belajar mata pelajaran matematik. Jadi teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Boleh lama-lama semua. Jumpa lagi.
TV KPM